Sekarang memang rakyat kita memang tak boleh keluar dari negara kita, Malaysia. Apa salahnya kita berbelanja wang ringgit kita dengan pergi ke tempat-tempat yang menarik yang ada di dalam negara kita. Masih banyak lagi tempat-tempat yang menarik yang belum kita terokai, terutamanya di negeri Kelantan. Datanglah tempat-tempat pusat perangai terutamanya di negeri Kelantan, khusus di daerah Kuala Krai. Terdapat banyak tempat-tempat menarik seperti di Latar Berani, Istana Sangkuk, Latarek dan di Dun Dabun. Contohnya di Gunung Stong. Fokus kali ini adalah di Gua Ikan. Saya Nizam. Saya Izzat. Saya Sabri. Sabri ini dia ada YouTube channel dia juga. Mana? Kita dalam perjalanan ke satu tempat yang mana boleh dikatakan menarik juga. Kami akui lokasi yang kami tuju adalah lokasi yang kurang dipromosikan dan tidak diketahui secara umum, seperti Gua Keris, Gua Gelap, Gua Pagar. Dan gua ini merupakan salah satu gua yang terdapat di kompleks Gua Ikan Dabun, Kuala Krai. Kita masuk hari ni, kita masuk 3 gua. Dia ada 4 gua boleh dicerokai. Gua Gelap, Gua Pagar, Gua Keris dan Gua Ikan lah sebelum tu. Okey, kita masuk sebelum ni 2 gua. Dan kedua kita masuk Gua Ikan ni. Kami start di dataran YB Dabun, dan dataran YB Dabun ke kaki Gua Pagar tidaklah jauh sangat, hanya 100 meter, dan kami berjalan berempat bersama juru pandu. Sampai sahaja di kaki Gua Pagar, kami diberi sedikit penerangan berkenaan dengan kesesuaian pemakaian ketika pendakian. Dia juga Itu arak. Okey, boleh. Okey, mari abang masuk. Di sini kasut. Sampai di sini membuatkan saya keterujaan melihat keunikan batu-batuan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gua nah. Hanya beberapa minit sahaja kami sampai di pintu Gua Pagar. Dan setelah kami sampai di pintu Gua Pagar, kami berehat sekejap. Setelah hampir 15 meter kita bergerak, kita akan menemui satu titik yang disebut floor stone. Satu lagi, kalau set Musa pasir ni jangan usik apa-apa sebab ada tangan manusia yang telah mengambil sepihak ni.
Di dalam gua pagar juga terdapat satu lubang besar yang mana cahaya dapat menembusi ke bawah. Posisi daripada apa? Dulu laut dia ni rumpai laut lah. Rumpai laut. Dia dah kering. Ni boleh tengok adalah salah satu bukti lah. Yalah, nampak. Nampak tekstur rumpai laut. Ikut tu 150 juta tahun dah dulu lah. Okey. Ikut anggaran kasar saja. Yang ujung-ujung tu masih depan lagi. Allahu Akbar. Jadi satu-satu ni lama. Dah main setitik. Memang lama. Gua ni juga memang banyak keunikan dan misteri yang dapat kita lihat seperti gambar ni. Pertama kali tengok memang menakutkan, muka yang buruk seolah-olah muka alien. Gantung dengan selatat itu bagi kau diam. Jadi tiang. Dekat gua ni juga terdapatnya asal laut. Katanya mempunyai khasiat tersendiri. Wallahu a'lam shawab. Dan ini pula dikatakan labuh-labuh ia unik dan pelik. Kalau ada serangga datang, dia akan keluar macam katak lah. Plop, dia makan sis. Nampak macam dah mati bang. Ni. Boleh tengok? Dia macam akal. Sungguh unik ciptaan Tuhan ke? Tak gerak dia. Tak gerak, dia aktif waktu malam bang. Ni Tak perlu hapus itu. Ni besar. Nampak macam akar ya? Itu laba-laba. Laba-laba. Dan mana yang belajar bidang ni bolehlah buat kajian tentang binatang labuh-labuh ini. Trapdoor spider nilah nama saintifik labah-labah itu. Alasan kukuh nama gua pagar adalah dia berpagar. Sini selain pada godlight, kita ada lagi satu yang special dekat sini, kita panggil monkey headstone ataupun kepala beruk. Kalau boleh imagine lah. Inilah pintu belakang gua pagar. Mata-mata tak asli ni, tak boleh tengok lah. Oh ni sedap ni. Tak kena gapo makin betul molek gapo semua. Dan akhir sekali kami ke Gua Keris dan Gua Gelap yang dikatakan mempunyai fenomena God of Light yang bermaksud cahaya matahari yang masuk terus ke lantai gua. Jom ikuti sama ada kami sempat ataupun tidak. Beberapa minit sahaja kami berjalan dan sampai di pintu Gua Keris. Dekat sini juga memang sukar untuk jumpa sampah. SS. Dapat barang Ibat tak tadi. Free dah hujung minggu ni. Gengok kah pula? Sekali lagi di Gua Keris kita dapat menemui satu lagi misteri di mana dinding Gua Keris ataupun pintu Gua Keris kita dapat lihat satu bentuk kepala biri-biri dan satu bentuk lagi kepala seorang baby kecil, monyet. Dan kami mula menaiki pintu Gua Keris dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bismillah. Geng-geng air turun.
Aja tu. Alhamdulillah, kita berada di Gua Chris. Kenapa dia jadi macam ni? Ni adalah paras tanah dulu. Ni adalah paras tanah dulu. Kenapa dia jadi macam ni? Kalau kita nak senang faham, kita ambil gandum, titik air kat dalam. Jadi macam ni. Itu saya kat atas, saya mic kat bawah. Cakap daripada atas. Ini adalah paras tanah. Okey kan? Kalau boleh tengok ni, sekeliling ni banyak korak. Tapi dalam tu macam bersih, macam terjaga lah. Kalau mengikut saintifik, ini adalah 40 tiung pakai. Sebab apa kita kuat kata situ? Sebab kita ada jumpa siput-siput sebelum. Dan juga buah ni sifat dia kalau dia nak pakai dia akan bersih tu sekitar dia. Dan satu lagi ada satu pendapat lagi daripada angin besar satu malam itu. Dekat sini juga kita akan nampak satu ekor katak ataupun rupa bentuk katak pisang. Kita tengok sulu kat ujung. Tengok. Nampak macam katak. Ada katak. Katak pisang dia. Kalau nampak. Pasal? Kayaknya apa ni? Kita rilis jadi. Agak lama untuk saya tafsirkan apa yang ada pada dinding Gua Chris ini, yang mana pada gua dinding ini terdapatnya seolah-olah seekor dinosaur yang mana mempunyai cukup sifat. Kakinya, badannya, kepalanya dan sebagainya. Tengok dari jauh, dan kakinya terangkat, kaki belakangnya. Dan satu lagi, apa yang pelik dan kehairanan bagi aku adalah ramai janda-janda yang datang melihat keindahan Gua Chris ini. Rupanya bukan satu tetapi dua. Sebenarnya banyak lagi gambaran yang wujud pada dinding Gua Chris ini. Jika kita perhatikan satu persatu, memang agak banyak, tetapi agak-agak benda-benda yang aneh, yang pelik. Tetapi saya tidak mahu untuk gambarkan bagaimana apa yang ada pada dinding ini, tetapi hanya tuan dan puan-puan sahaja yang dapat menggambarkan apa yang ada pada dinding ini. Untuk itu, dengarkan sedikit nasihat dari guide. Banyak ke? Banyak orang kalau laju-laju enggak tu. Macam masalah itu terselirut tu. Allah cabut. Cabut ni. Cabut. Dia lompat Lepas tu apa guna nak laju-laju? Merakok tu. Naik payah dah. Naik payah dah. Turun payah lagi. Turun payah lagi, sakit lagi. Kalau kita dalam masa tempat nature, kita nak kalau nak laju, nak menghayati macam mana? Kalau macam ni, kalau kita masuk dengan rushing, tak sempat nak tengok-tengok. Tak ada. Cari nafas betul lepas. Cari nafas. Kecuali apa dia bagi tahu macam tu. Kita tengok bawa masuk. Kita tak cerita lah pergi ke apa. Tapi saya lah. Tapi saya bayar mahal. Bayar sama ke. Dia mana masuk cepat ke lambat. Kecil ni jangan kisah. Sorry. Dalam gua ni tak boleh cepat daripada mata. Sebab tu kalau Dia salah. 023 Dia ni salah guys. Sebenarnya seorang guys. Kalau Aneh dan menyeramkan, dan bertambah seram lagi bunyinya. walau kalau kamu pun boleh bersih mau lah.
Sekarang kita berada di zon gua gelap, yang mana gua gelap bersebelahan sahaja dengan gua keris. Hanya beberapa minit kita berjalan di gua gelap. Yang sebenarnya di gua gelap banyak terdapat keunikan yang tersendiri. Dan salah satu keunikan yang terdapat di sini adalah kolam yang mana cantiknya dan indah. Seperti contoh yang ni lah. Ni memang sebelum jadi ya, bukan kata buat. Semua boleh jadi. Sebab tengok meme, oh unik juga. Kita nak capture air tu. Payah cari. Tapi untuk masa sekarang ni susah sikit lah. Tak apa, kau ni percomel dah ni. Oh ni lah god slide. Okay, okay got light. Stalagmite. Dia stalagmite. Oh tu. Okay. Suluh. Skylight. Oh ni lah kiranya. Ni lah kiranya. Bukan ni. Jeh. Di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Hujung batu ni nampak tak bentuk muka orang? Muka orang. Selain daripada itu, misteri juga terdapat di sini, seperti contoh pada dinding gua akan kita lihat seperti muka monyet, muka macam-macam ada. Ni apa? Kita Monyet yang tu, cuba monyet yang dalam tafsirkan apa Lion King. secara tersendiri. Yang dia punya dan apa, mungkin korang muncung dia panjang. untuk mengetahui lebih lanjut, korang bolehlah datang ke tempat ini dengan Saja untuk minum dengan berguide. sebab dia ada Kimia. kimia. Dia cancer apa ni? Cancer dan cancer dia capai. Tanpa guide, korang tidak akan mengetahui di mana gua gelap, di mana gua keris, di mana gua dinding, gua pagar dan sebagainya. Dan kami tidak berpeluang untuk ke gua ikan kerana faktor masa yang tidak mengizinkan kami, kerana kami tidak berpeluang untuk melihat fenomena God of Light, yang mana fenomena God of Light hanya berlaku pada waktu 12 tengah hari puncak. Itu sahaja perkongsian. Akhir sekali kami ke satu tempat yang agak menarik, adalah tempat itu adalah tempat Pondok Kederon. Dikenali dengan Pondok Kederon, yang mana di tempat Pondok Kederon mempunyai pusat rekreasi mandi manda yang begitu unik, yang begitu cantik dan sesuai untuk golongan dewasa, tetapi tidak sesuai untuk golongan kanak-kanak kerana agak dalam sedikit, dan ada yang tempat-tempat yang cetek tetapi agak membahayakan kerana akan berlaku satu fenomena
kenaikan air mendadak tiba-tiba kerana hujan di puncak gunung. Wallahu a'lam bishawab.